dua Don iaitu Don Si Jangkang dan juga Morib. Difahamkan Haji Nazri Kahar telah pun bersedia untuk membawa update ataupun boleh dikatakan wrap up lah, dah selesai semuanya, dah disahkan calon-calon yang akan bertanding di dua Don tersebut. Mungkin Haji Nazri boleh kongsikan, bawakan perkembangan terkini dan juga pengesahan calon-calon yang akan bertanding di kerusi Morib dan juga Si Jangkang. Haji Nazri. Ya, Haris Ashraf dan rakan-rakan di studio, kini saya masih berada di Institut Latihan Perindustrian Kuala Langat di Banting ini, merupakan pusat penamaan calon bagi dua Dewan Undangan Negeri di bawah Parlimen Kuala Langat ini, iaitu di N51 Sejangkang dan juga N53 Morib. Itu angka terakhir ataupun kawasan di kawasan pertengahan di Selangor ini, dan disahkan oleh pengurus pilihan raya di Don Sejangkang dan juga Don Morib ini sah pertembungan 1-1 antara parti Perikatan Nasional untuk Don Sejangkang yang disandang oleh Dr. Yunus Hairi, Pesuruhjaya PAS yang sudah beberapa kali menang di kawasan Sejangkang ini, merupakan kubu kuat PAS di Selangor, akan bertembung dengan saudara Muhammad Al-Hafizi Abu Bakar dari parti UMNO Barisan Nasional, merupakan calon muda pengurusi MAYC Persekutuan ataupun pengurusi MAYC Malaysia. Jadi sah pertembungan 1-1 antara Dr. Yunus Hairi dari PAS Perikatan Nasional dan juga Hafizi Abu Bakar dari UMNO Barisan Nasional. Ini merupakan satu gelanggang yang akan kita lihat secara teliti, kerana Dr. Hairi merupakan Panglima Besar Perikatan Nasional untuk PAS di negeri Selangor dan akan mempertahankan kawasan ini, dan kawasan ini merupakan satu kawasan majoriti Melayu melebihi 70%, dan pada pilihan raya umum yang lalu iaitu pada PRU ke-14 Dr. Yunus Hairi menang 1,677 undi, dan pada pilihan raya umum ke-15 untuk Parlimen Kuala Langat juga Dr. Yunus Hairi buat pertama kali menang untuk Parlimen Kuala Langat. Selama ini dimenangi oleh calon PKR, tetapi kali ini dimenangi oleh Dr. Yunus Hairi. Adakah momentum ini dari PRU ke-15 pada akhir tahun lalu akan diteruskan di Kuala Langat? Kita akan lihat pada 12 hari bulan nanti, Haris. Tetapi bagi Don Morib, menarik juga Don Morib ini, kerana Don Morib ini merupakan satu kawasan bercampur antara Melayu, Cina dan juga India. Dan menarik untuk kita lihat kerana penyandangnya juga merupakan calon dari Pakatan Harapan, iaitu dari Amanah, saudara Hasnul Baharudin, akan ditentang oleh calon dari Perikatan Nasional, saudara Rosnizan. Jadi kawasan ini juga perlu kita lihat secara lebih dekat. Adakah kerana komposisi di Kuala Langat ia amat menarik. Satu, didominasi oleh kawasan Melayu yang menang oleh Dr. Yunus Hairi sejak beberapa penggal. Keduanya, Don Morib, kawasan bercampur. Hasnul merupakan penyandang pada 2018 yang lalu, dan juga Don Morib, Don Banting iaitu di tengah Kuala Langat ini, merupakan Pekan Banting, merupakan kawasan majoriti Cina, dan ditandingi oleh DAP, menang besar pada ketika itu pada PRU ke-14 yang lepas. Dan kali ini kita akan lihat kita akan dapat rasminya dari pengurus pilihan raya. Tadi saya belum dapat lagi setakat jam ini, tetapi kalau kita lihat lanskap di Kuala Langat ini, Aris, adakah ini merupakan kawasan kubu kuat PAS? Adakah PAS dengan sentimen kononnya ada gelombang hijau ataupun gelombang Perikatan Nasional boleh melebarkan sayapnya ke seluruh negeri Selangor? Kawasan-kawasan Melayu terutamanya di utara negeri Selangor kita lihat secara lebih dekat, iaitu di Sungai Besar, di Tanjung Karang, atau di Hulu Bernam, di Ijuk, dan juga beberapa kawasan majoriti Melayu seperti di selatan, iaitu di Semenyih. Jadi kawasan ini pastinya adakah gelombang daripada Perikatan Nasional, dan yang jentera yang paling berkesan di kawasan-kawasan ini adalah jentera PAS. Dan dari pemerhatian saya sejak awal pagi di sini, sokongan oleh penyokong-penyokong Perikatan Nasional khususnya PAS dengan Dr. Hairi tadi amat jitu. Mereka berarak dengan bertakbir dan berselawat seumpamanya, tetapi
kita juga lihat yang menariknya calon Hafizi Abu Bakar merupakan calon muda. Dari respon beberapa penyokong beliau tadi saya lihat ini satu kata pun langkah berani UMNO Barisan Nasional menampilkan calon muda, dan mungkin ini akan memberi satu faktor pemboleh ubah. Adakah Dr. Yunus Hairi akan ditentang sengit, kerana prestasi Dr. Yunus Hairi tidak boleh disangkal lagi oleh pendukung-pendukung tegar beliau di Sejangkang, tetapi kita tahu signifikan kemunculan pengundi pertama kali dan pengundi muda agak besar, sekitar 7 ke 8% dan itu antara 18 ke 20 tahun dan 20 ke 30 tahun juga agak besar juga. Jadi adakah ia boleh diberikan kepada saudara Hafizi Abu Bakar? Jadi keseluruhan sepanjang proses penamaan calon nampaknya berjalan lancar. Dari pemerhatian saya sangkakan ada lebih daripada 2 penjuru, tetapi nampaknya memang sah satu lawan satu di Sejangkang dan juga di Morib. Dan apa yang lebih menarik, kali ini gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Kalau angka-angka dari pilihan raya yang lepas, dua jumlah pengundi mereka boleh menandingi dengan sengit kekuatan PAS di Sejangkang ini. Tetapi pemindahan undi itu adakah realitinya akan berlaku pada 12 hari bulan. Tetapi bagi penyokong Pakatan Harapan, saya rasa mereka akan terus menyokong calon UMNO di Sejangkang ini dan juga calon amanah di Morib. Tetapi kita akan lihat adakah pendukung UMNO khususnya dari Barisan Nasional ini boleh memberi undi kepada rakan baru mereka di Morib, iaitu Hasnul, dan juga mereka memberi sokongan bulat iaitu 90% ataupun 100%, dan ditambah lagi dengan pendukung Pakatan Harapan untuk menentang Dr. Yunus Hairi di Sejangkang. Jadi itu menarik kerana negeri seperti Selangor ini kita lihat pendukung-pendukung mereka tidaklah ataupun begitu ketat pendirian mereka berbanding mungkin di Pantai Timur ataupun di Kedah yang sempat saya lihat. Tetapi di Selangor mungkin, tapi dari pemerhatian saya dari pimpinan UMNO di sini, mereka ada beberapa kem juga itu Hari Asraf. Itu mungkin ada masalah sikit, tapi pemujukan sedang berlaku, dan saya rasa di keseluruhan DUN UMNO yang ditandingi oleh calon dari Pakatan Harapan ada masalah yang sama. Kalau calon mereka tidak ada masalah. Tetapi calon dari Pakatan Harapan kemungkinan mereka keluar tetapi mungkin tidak maksima. Kemungkinan mereka tidak keluar langsung ataupun mereka akan menyokong calon dari Perikatan Nasional atas prinsip Melayu Islam. Jadi saya rasa dari semua don-don di Selangor itulah senario bagi pemindahan undi dari UMNO Barisan Nasional. Adakah ia maksima ataupun minima ataupun tidak turun langsung, ataupun mereka membuat trend seperti PRU 15 pada hujung tahun lalu, iaitu mereka menyokong Perikatan Nasional. Tetapi yang pentingnya undi muda itu. Undi muda yang bertambah saban bulan hinggalah ke tarikh ini, kita akan lihat mereka ini begitu fluid, mereka begitu kata pun dinamik. Adakah mereka melihat dasar-dasar yang ditawarkan oleh kerajaan perpaduan ini, ataupun mereka kata pun termakan elemen-elemen semasa ataupun persepsi-persepsi semasa yang berlega di kalangan mereka, sama ada oleh rakan taulan ataupun dari media sosial yang mereka begitu aktif sekali. Hari Ashraf. Ya, Haji, sudah tentu cukup menarik sekali untuk analisis untuk kita memahami dari segi pola pengundian pada 12 hari bulan nanti, bagaimana impaknya. Banyak kerusi-kerusi panas di negeri Selangor. Gombak kita tidak lupakan, sama juga di Parlimen Kuala Langat juga. Untuk kerusi Sejangkang dan juga Morib cukup menarik sekali, terutama dalam kita nak memahami kerjasama dalam kerajaan perpaduan itu. Adakah boleh dapat solid sokongan dari parti yang sebelum ini menjadi lawan, kini bekerjasama di dalam kerajaan perpaduan. Terima kasih Haji Nazri langsung dari Kuala Langat, Gigi.